Datang min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan syukur kehadirat ilahi dengan ungkapan alhamdulillah sebagai tanda kita sentiasa mencari, memuji dan memuji Allah, bukan mencari pujian. Maka kita ungkapkanlah ayat ini sebanyak-banyaknya, kerana segala puji hanyalah untuk Allah. Jadi siapa yang mencari pujian dalam kehidupan, kita bimbang status jadi hamba Allah jadi tidak sempurna. Kita juga mengangkatkan ungkapan terbaik untuk kekasihnya Allah, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia juga menjadi kekasihnya kita, kerana kita sangat mengharapkan syafaat, sangat-sangat mengharapkan pertemuan, dan kita nak mengangkat rasa cinta yang tertinggi kepada baginda dengan ungkapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini kekuatan sebagai tanda bahawa kita terus menghubungkan diri kita dengan Allah. Maka selawat tidak boleh berhenti untuk setiap nafas. Sebab itu bila sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berapa banyak masa yang saya perlu gunakan untuk berselawat?" Okey, maka junjungan adakah suku, adakah setengah ataupun adakah semuanya? Maka Nabi cakap bila kata-kata kamu buat suku, maknanya ikut kamulah. Sebabnya kalau kita kata kamu buat 1 jam, buat suka kamulah berapa pun. Sehinggalah kepada persoalan kata, okey, adakah saya perlu membuatnya sepanjang hari atau sepanjang waktu? Maka Nabi kata kalau itu yang kamu buat itu adalah terbaik, kerana kamu akan dapat ampunan dan dimudahkan untuk dipilih sebagai calon syurga. Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Bahawa kita kata kita punya Rasulullah, sejauh mana cinta kita. Sebab itu kekuatan yang nak diangkat, membangun cinta. Kita sudah rindu atau belum? Kita sudah rasa dekat atau belum? Kita sudah merasa kita dilihat atau belum? Atau kita sudah merasa kita rasa layak agaknya untuk menatap wajah Rasulullah ketika kita berada di mahsyar dan diangkat untuk bersama-sama kata-kata memasuki syurga di atas syafaatnya. Ini kekuatan-kekuatan. Perasaan, bukan saja perasaan, kerana perasaan boleh hilang. Tetapi paling utama ialah menambah ilmu. Sebab itu kita kata ilmu terawal yang setiap manusia harus kuasai sebelum semua ilmu yang ada di dunia ialah ilmu tentang mengenal Allah. Sebab itu bila kata ilmu mengenal Allah, kalau kenal kita aja, sebab itu orang Melayu guna istilah tak kenal maka tak cinta. Kita kadang-kadang tahu tapi tak kenal. Kerana kita merasakan hadis-hadis Rasulullah itu bukan merupakan bacaan wajib pada kita. Bacaan wajib pada anak kita ialah buku teks sekolahnya. Bacaan wajib pada kita ialah ini. Dari rampasnya yang wajib pada Quran, dibawanya kita kepada wajib pada Allah ni. Maka kalau tertinggal benda ni, semua orang akan balik. Bila rosak benda ni, semua orang aku biru. Sebab nombor hilang semua. Bila tak reply, dia susah hati. Sebab ada WhatsApp yang tak reply. Kalau tak ada Facebook, lagi setengah mati. Tak sempat nak tengok apa berita orang lain dan berita kita nak jual kat orang. Maka sekali lagi kita nak bangun. Ini juga mengikis. Pertama, masa dengan Al-Quran. Kedua, masa dengan anak-anak. Masa dengan keluarga, masa dengan sahabat. Dan akhirnya masa kita terus dirampas. Sebab itu dipesan ke ulama. Kamu beli phone tapi jangan phone beli kamu. Okay, apa yang sudah terjadi, phone beli anak kita. Anak kita tak sembang dengan kita dah. Dan kita pun tak rasa susah hati anak kita tak sembang. Kerana dia sudah mabuk dengan game-game yang dibekalkan oleh Yahudi. Maka kalau ini kita tak perasan juga, akhirnya anak kita tak pandai bercakap. Kerusi ni rendah sikit sebenarnya. Okey, maknanya anak tak boleh bersembang, anak tak boleh mengeluarkan idea, anak tak boleh lagi rasa gembira jumpa kita, anak tidak lagi merasa susah hati kalau tak ada orang. Kerana dia sangat bahagia berada dalam dunianya sendiri. Sebab itu kat surau, kat masjid kita akan nampak corner-corner orang-orang yang duduk seorang-seorang. Okay, orang yang duduk seorang-seorang, lagi besar masjidnya, lagi banyak orang duduk kat sudut-sudut. Orang tak ada duduk dalam jemaah. Apa sebab? Sebab masa dan fikiran dan perhatiannya sudah tertampal oleh benda ni. Oleh sebab itu sekali lagi mari kita menyemak diri kita, kita tampal hidup kita dengan apa?
Tadi kalau kita kata kekuatannya nak diangkat, mengapa kita tidak belum lagi rasa rindu dengan Allah? Belum lagi rasa cinta dengan Rasulullah. Kita rasa kita tahu, kita ada Rasulullah, kita ada Allah. Tapi sekali lagi kita nak menyemak apa sebabnya. Kalau kata kalau dalam nasyid, kenapa cinta tak hadir? Kerana kita tak rasa takut pun. Bila rasa takut dengan Allah? Agak-agak. Pernah rasa takut dengan Allah? Masa bila? Agak-agak. Yang pernah dialami. Puan masa bila rasa takut dengan Allah? Masa sakit. Apa sebab takut masa sakit? Takut mati. Sebab itu kita kata selagi tidak sakit, kita tak rasa Allah sentuh kita. Sebab itu kita kata mengapa rindu tidak hadir. Kalau Allah dah pesan ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau mereka mencintai aku, maka mereka mesti mencintai kamu, kata Allah. Maknanya kekuatan-kekuatan yang nak diangkat ialah bagaimana kita nak merasakan cinta Allah supaya kita dapat cinta Rasulullah. Macam mana kita nak cinta Rasulullah supaya kita jumpa cintanya Allah. Kerana tanpa Rasulullah kita tak ada jambatan lain yang menemukan kita dengan Allah. Maka semak sekali lagi bagaimana 2 kalimah syahadah kita. Dan 2 kalimah syahadah kita ulang berapa kali dalam sehari. 2 kalimah syahadah kita mengalir dalam darah atau tidak. 2 kalimah syahadah kita mengalir dalam jiwa anak atau tidak. Sebab itu kalau kita hari ini anak tidak lagi merasa apa yang dibuat kerana Allah. Kemarin saya sempat ke sekolah, sebuah sekolah di Ampang. Bila ditanya, apa sebab kamu belajar? Mak suruh sekolah. Ayah suruh sekolah. Nak dapat apa belajar? Nak dapat markah terbaik. Mak tak kisahlah dia buat apa asalkan markahnya tinggi. Pengalaman dengan sebuah sekolah di Putrajaya apa begitu. Mak saya tak kisah saya buat apa. Sebab dia ditangkap polis pergi ke taman-taman bersama boyfriend dan sebagainya. Maka bila dibawakan ke pengadilan, ke perbincangan, bila ditanya oleh cikgunya, dia kata, mak saya tak kisah saya buat apa. As long my result is good. Dosa apa pun nak buat, dia tak kisah. Dia bergawan dengan siapa, dia tak kisah. Balik pukul berapa, dia tak kisah. Sebab mak keluar pagi dan baliknya petang. Jadi anak habis tengah hari, malah habis hingga akhirnya Polis Putrajaya mengadakan satu seminar bagaimana mengelak dari berzina. Bagaimana nak membantu anak sekolah supaya tidak cepat terlibat dalam kes-kes yang berbentuk maksiat. Tapi rata-rata ruang. Silakan, no problem. Maka sekali lagi kita nak bangun, mari kita sama-sama semak. Mungkin kalau dikata sebagai ulang kaji. Macam bila masanya kita mengucap. Mula-mula ucap 2 kalimah syahadah masa bila? Siapa ingat tarikhnya? Agak-agak. Kita ingat tarikh lahir kan? Tapi tak ingat tarikh syahadah. Mana lebih penting, tarikh lahir atau tarikh syahadah? Tapi itu yang kita lupa, betul? Siapa ajar anaknya sendiri 2 kalimah syahadah? Ini juga kita lupa. Kita ajar anak kita makan, ajar bercakap, ajar pakai baju, ajar mandi, ajar macam-macam. Tapi kita lupa nak daftar anak jadi hamba Allah. Ini kemalangan yang paling malang pada anak-anak dan juga pada kita. Tak maaf banyak. Jadi satu daripada sebab mengapa cinta tidak hadir. Kenapa rindu tidak tinggi? Sebab itu sebagai hamba Allah, dia tak boleh takut dulu. Dia mesti bina cinta dulu. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Jadi sekali lagi mari kita semak. Kita tak ingat tarikh syahadah. Bermakna kita tak tahu bila kita mendaftar jadi hamba Allah. Kita pergi go to basic. Kenapa hari ini anak-anak tak sayang agama? Ini yang kita kata, mengapa hari ini orang tak kisah sangat peraturan agama?
Mengapa hari ini anak-anak dianggap okey kalau tak ikut perintah agama? Okey, kalau di Shah Alam saja saya pernah dapat soalan daripada pelajar. "Umi, ada kawan saya masa Zuhur dia solat Zuhur dengan kami, tapi Sabtu Ahad dia solat di church. Agak-agak agamanya apa?" Ini anak-anak yang open. Tapi anak yang tersembunyi ni dah nampak gantang dah. Anak-anak di sebuah sekolah di Kelang accident. Masuk hospital, daddy buka tudungnya dah ada kalung salib dah dalam bajunya. Walaupun di luarnya dia nampak macam pakai tudung macam kita. Ini pengalaman-pengalaman peribadi sebagai trainer, sebagai penceramah dan sebagai motivator. Anak-anak hari ini kalau kita ambil PKP ini perkongsian. Yang mengapa saya sebut 2 kalimah syahadah itu inti kepada segala. Yang kita tak perasan, kita tak sebut banyak kali. Kita hanya sebut dia dalam bacaan solat. Kalau tak solat, langsung tak baca. Okay? Sedangkan rukun Islam itu bukan dimula dengan solat. Rukun Islam dimula dengan syahadah. Sebab itu saya go very basic so that ini adalah teras pertama for you to start making a turning point. Mengapa kita jadi sombong, mengapa kita jadi riak, mengapa kita jadi ujub, mengapa kita jadi kedekut, kenapa kita rasa tak gembira, kenapa kita tengok orang macam-macam warna. Bila tengok orang kita ramalkan apa? Positif ke negatif? Mostly negatif. Tengok baju orang begitu, ya Allah. Tengok kasut orang begitu, ya Allah. Tengok gelang orang begitu, kita sakit perut. Maka apa sebab? Kerana kekuatan 2 kalimah syahadah itu tidak subur. Tidak mengalir dalam darah, tidak mengalir dalam jantung, tidak mengalir dalam segala urat saraf. Sehingga akhirnya kita terlupa yang kita nama Allah. Kita buat maksiat, orang bukan Islam tipu, kita pun tipu. Kita tak rasa malu pula. Kita bohong, kita tak rasa kita bersalah. Sedangkan itu adalah dosa besar. Okay, kalau kita menyemak 70 dosa besar yang harus dielak. Sebuah kitab yang saya baru dapat contohnya. Berbohong itu, kalau kita tanya kita bohong berapa kali, ya Karim, ya Karim. Hilang kekuatan iman tu, tarik, cair. Macam santan cair, akhirnya tak rasa lemak. Dan akhirnya kita tak rasa kita berat untuk mengangkat keimanan kita balik. Kita rasa kita sama je. Lepas kuliah, apa perubahan berlaku? Lepas baca terjemahan, apa perubahan berlaku? Kita tak ada perubahan itu. Kita tadarus setengah mati bulan puasa, betul? Apa yang kita kejar dalam tadarus? Bila nak khatam, ada grup-grup, mereka dah lambat, kita cepat dah. Kita dulu apa, akhirnya niatnya kosong. Sekosong-kosong. Jadi segala yang kita buat berhempas pulas di bulan Ramadan itu, akhirnya tak dapat apa-apa. Allah tak terima pun. Allah tak nak pun. Sebab Al-Quran itu bukan tujuan untuk dilumba-lumbakan. Bukan tujuan untuk dikhasidahkan. Bukan nak baca lagunya setengah mati. Okay? Kita merasakan ini di antara benda. Kenapa dah terdarus? Perangai tak berubah pun. Lepas Ramadan tak berubah pun. Ya, kerana kita kata kita terlupa, ada ayat paling penting, ikrar paling utama. Kita kata sumpah paling besar yang kita lupa. Dan ini menyebabkan kita sempang merena. Sebab itu kalau kita ambil nasihat kutub, kita ambil kekuatan. Okay? Yang menulis tafsir dalam penjara sama dengan Hamka. Fi Zilalil Quran, 12 naskah. Satu naskah besar ni. Contoh. Ataupun kita kata Pak Hamka menulis tafsir Al-Azhar dalam penjara. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Bahawa orang Islam ini tidak pernah merasa dapat Islam itu sangat mahal. Dapat iman itu sangat mahal. Sebab itu dia tak kisah iman dia tinggi ke rendah. Dibandingkan dengan orang yang tak dapat Islam kemudian dapat Islam. Bagaimana perjuangan mereka? Jauh lagi lebih baik daripada kita. Ini kekuatan. Sebab itu kita nak belajar perbandingan agama ataupun menghadiri. Sebab saya nampak senarai kat luar tu ada Brother Wong
Antara orang yang kita kata kalau di Malaysia lah, siapa orang yang bukan Islam akhirnya masuk Islam? Daripada Ridwanti sampailah kepada Ravi, sampailah. Okey. Mereka berjuang habis-habisan. Kalau Farid Ravi 18 tahun dah hafal 30 juzuk. Kita 80 tahun satu juzuk belum selesai. Juzuk 30 tak lepas. Okey? Apa sebab? Sebab sayang kita dengan agama tak sama dengan sayang kita. Daripada tak ada dapat ada. Sebab itu sekali lagi tolong bangun balik kekuatan. Tidak ada hadiah paling agung yang Allah bagi pada kita selain lagi dipilih menjadi hamba Allah. Dipilih menjadi pengikut Rasulullah. Diberi hadiah namanya Quran. Diberi kekuatan namanya iman. Tapi ini yang kita biarkan dia keput-keput. Dan akhirnya kita mengambil adat-adat untuk jadi ibadat. Oleh sebab itu kita jaga kulitnya, kita lupa nak jaga isinya. Lupa nak jaga hatinya. Kita buat solat taubat, kita taubat jasadnya. Tak taubat hati dan jiwanya. Akhirnya muka kita tak ada berubah ke mana-mana. Serupa je. Dia dari dulu sampai sekarang, serupa je. Sedangkan orang yang dapat hidayah, akhirnya dia berubah banyak dari segi penampilan. Bukanlah penampilan luaran saja. Tapi paling utama bagaimana dia melihat dunia. Apa aktiviti-aktiviti yang dia ubah setelah dia dapat ilmu. Setelah dia dapat pengajaran. Setelah dia faham. Jadi kalau kita katakan kalimah paling penting, sumpah paling mahal yang ada di muka bumi adalah 2 kalimah syahadah. Kerana apa? Syahadah ini ataupun ungkapan ini disaksikan oleh 4 benda. Okay? Sebab itu kita tak tahu. Bila kita bersyahadah? Kalau Allah tanya, bila kamu mula mendaftar jadi hamba Allah? Kita nak jawab apa dengan Allah? Kenapa kamu tak nak ajar anak kamu sendiri 2 kalimah syahadah? Sebab kita tak pernah rasa itu penting. Kita minta kafar aja, kita minta ustaz aja. Dan akhirnya, pengalaman peribadi juga, anak ramai yang tidak boleh lagi mengucap. Bukan saja anak-anak biasa, anak-anak tafiz. Tak boleh mengucap dah. Orang tua tu usah ceritalah. Semalam kita masuk di sebuah masjid. Kita panggil orang hebat masjid jugalah. Gigil juga nak datang nak baca doa syahadah. Membarui syahadah. Takut. Pertama tak faham. Tak faham cakap Melayunya. Tak faham terjemahannya. Kita tanya diri kita balik. Kita bukan nak hina siapa-siapa. Bukan nak marah siapa-siapa. Tapi sudah terbukti umur-umur kita sudah lama sangat tak faham 2 kalimah syahadah. Okay? Ini kita tak nak menguji seorang-seorang. Kalau training memang kita baca semua seorang-seorang. Contohnya. Kekuatan yang kita nak angkat ialah pertama, sejauh mana kita faham. Pertama, 2 kalimah syahadah disaksikan oleh Allah. Sebab itu kita nak daftar anak kita sendiri, cucu kita sendiri, kita yang masukkan dia menjadi hamba Allah. Kita tarikh lahirnya kita tahu, kita yang daftar untuk dapat surat beranak, kita daftar untuk dapat IC, kita daftar untuk nikah, kita daftarkan semua. Tapi tak daftar jadi hamba Allah. Ini yang menyebabkan kita tak pernah rasa rapat, erat dan menyatu dengan Allah. Okay? Ini kekuatan. Sebab itu kita banding kenapa Rasulullah dapat perintah solat masa bila? Rasulullah dapat perintah solat masa Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj di tahun ke-12. Bukan tahun pertama hijrah. Bukan tahun pertama dakwah. Tahun ke-11, ke-12. Maknanya 11 tahun Nabi berdakwah pakai ayat apa? Pakai 2 ayat ini. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi apa kalau ditanya kamu siapa? Kalau saya tanya puan siapa puan? Nak jawab apa kat saya? Hamba Allah. Apa tanda hamba Allah? Apa yang anda buat sebagai hamba Allah? Ikut perintah. Itu kita dah pergi ke depan. Kita pernah semak 2 kalimah syahadah kita sempurna ke tidak? Berapa kali kita ulang untuk jadikan dia sebagai satu pada modal nanti untuk dapat mati? Husnul
Khatimah, berapa ramai orang tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Kerana semasa hidup, semasa sihatnya, 2 kalimah syahadah tidak mengalir dalam darahnya. Tidak mengalir dalam pemikirannya, tidak mengalir dalam urat sarafnya. Kerana kita rasa, oi, mana tak ingat kita baca dalam solat. Kalau dalam solat, itu bacaan dalam solat. Kalau itu kita kata cukup, maknanya rukun Islam jadi berapa? Jadi 4. Boleh nampak? Sebab itu haji tak payah pergi, tak apa kalau tak ada duit. Zakat tak payah buat kalau tak ada harta. Puasa tak payah buat kalau tak ada tenaga, tak mampu mengembara ke apa ke benda. Tetapi 2 ini wajib. Kalau kamu solat, kamu buat 4, tapi tinggal syahadah, 4 ni tertolak. Tidak ada ibadah yang diterima kalau kamu belum mendaftar menjadi hamba Allah. Okay. Kita dermalah, kita zakatlah berapa banyak pun, tapi 2 kalimah syahadah tak lekat dalam jiwa. Tak mengalir dalam darah. Okay. Tak menjadi amalan harian. Ini kekuatan yang kita nak angkat sekarang. Minta maaf banyak. Kita belum daftar. Kalau kita kata kita hantar anak pergi sekolah, tak payah daftar, anak saya nak belajar je. Boleh tak ambil peksa kat? Tak boleh. Kerana mendaftar itu sangat penting. Sebab itu 2 kalimah syahadah itu jadi benda paling besar. Bayangkan orang yang dulunya musuh Allah. Artinya kata-kata orang kafir. Betul? Kita ni pun tak jadi musuh Allah juga. Sebab banyak sangat benda salah yang kita buat. Sebab tu kita tak boleh ngaku-ngaku kita saya ni. Oh jangan. Beraksi, berhijrah untuk buat baik, yes. Tapi jangan di akhirnya kita terperangkap. Akulah yang baik. Aku lebih baik. Aku AJK. Surau yang main-main. Rasa istimewa di surau. Dia rasa surau dia punya. Dia baru AJK je kot. Okay. Ini contoh. Bermakna orang yang berusaha untuk jadi baik, jangan sampai terperangkap. Sayalah yang paling baik. Okay. Saya dah itu, saya dah ini. Sebab itu, ibadah jangan cerita ke orang. Okay, saya puasa sunat Isnin Khamis, saya solat tahajud, saya begitu, saya begini. Ampun. Ulama dulu bermati-matian nak sembunyikan ibadah. Okay, serah ulama 40 tahun dia puasa sunat yang isterinya tak tahu. Sampai dia mati. Isteri setiap hari siapkan makanan. Suami bekerja di pasar. Hari-hari bawa makanan dalam nak pergi kerja sebagai bekal, kata isteri. Apa dia buat dengan bekal tu? Dia bagi pada semua orang miskin yang belum makan, yang tak ada makanan. Setiap hari. Balik makan dengan keluarga. Maknanya dia dah berbuka. 40 tahun isteri tak tahu suami puasa sunat. You bayang macam mana? Macam mana dia menyembunyikan. Sampai dia meninggal, bila orang yang selalu membekalkan makanan tu tanya, kenapa dia tak dia bagi bekal dah? Kenapa dia tak nampak dah? Baru isteri tahu bahawa makanan yang dibawa hari-hari itu bukan dia makannya, tapi disedekahkan. Okay, sebab itu kalau kita ibadah jangan iklan. Tak ada siapa tanya saya tak makan. Semua orang makan, tapi saya tak makan, tak ada orang tanya pun. Kenapa tak makan? Puasa. Kita rasa susah hati kalau orang tak tanya. Sebab kita nak orang tahu kita puasa. Kosong di mata Allah. Jangan main-main. Sebab itu yang puasa lebih-lebih pun ibadah tak, perangai tak banyak berubah. Apa sebab tak berubah? Kerana bukan dengan dasar iman, tapi dasar nafsu. Ini yang kita paling takut. Jadi sekali lagi mari kita angkat memahami bahawa 2 kalimah syahadah merupakan kalimah paling penting di bumi. Nak menentukan kita layak masuk syurga atau tidak. Layak jadi hamba Allah ke tidak. Layak ibadahnya diterima atau tidak. Itu yang pertama. Sebab itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu merupakan satu sumpah yang disaksikan oleh Allah. Itu saksi pertama. Saksi kedua, dia disaksikan oleh malaikat.
Saksi ketiga disaksikan oleh bumi. Kita datang sini ni, bumi itu mengira berlangkah kita berapa. Langkah datang berapa, langkah berbalik berapa. Ketika itu kamu sedang diselamatkan oleh malaikat dari segala penyakit, segala kesulitan. Ditakdirkan mati syahid. Bayangkan mahalnya harga sebuah ilmu. Mahalnya harga majlis ilmu. Siapa yang nak datang dan siapa yang nak balik, berlaku kematian, dia mati syahid. Allah ampun dosa. Nak bagi tahu kat kita bahawa majlis paling mahal adalah majlis ilmu. Allah ampun semua dosa. Yang langit dari bumi. Zikir untuk kita dalam perjalanan. Bayangkan. Ikan di laut, burung di angkasa, cacing bawah tanah. Setiap bumi yang kamu pijak itu dizikirkan untuk kamu datang ke majlis ilmu. Tapi kita tak angkat majlis ilmu itu sebagai penting. Majlis ilmu itu sebagai syarat. Saya mesti dapat. Saya mesti ikut. Kadang depan rumah masjid tak lepas ke. Okay. Ini kekuatan-kekuatan. Kerana apa? Kita tak rasa asyhadu alla ilaha illallah. Aku naik saksi. Okay. Siapa berani untuk kita? Siapa berani? Siapa bermurah hati nak kita barui syahadah kita? Ada? Kita pimpin satu orang untuk dia memimpin semua. Supaya kita ada tarikh. Sekarang kita tak ada tarikh bila kita mula mengucapkan 2 kalimah syahadah. Dan hari ini kita nak baharui syahadah itu supaya dia akan menjadi sebahagian dari darah daging kita dan ditakdirkan ketika wafat. Ketika nazak. Masa itu otak tak jalan dah. Yang berjalan hanyalah tenaga yang ada dalam darah. Okay? Dan kalaulah 2 kalimah syahadah itu mengalir sentiasa semasa kita sihat, semasa kita hidup, semasa menjadi sebahagian dari darah daging, insya-Allah walaupun kita nazak, kita mampu mengucap 2 kalimah syahadah. Kenapa ucapan ini paling mahal? Kerana dia menjadi sebahagian dari penanda bahawa kamu mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau dari sekarang anak kita tak kenal, anak tak faham, kita tak faham. Rasa-rasa dapat ke tak? Mampu ke tak? Apalagi kebanyakan kita mati di hospital. Mati yang ditidurkan. Tapi kalau ikut prosedurnya sebelum ditidurkan tu disuruh ngucap. Betul? Ini kekuatan-kekuatan. Tapi kalau boleh kita nak sedar kita ngucap. Contoh. Okay? Sebab hari ni sudah ada kaedah ditidurkan itu antara apa kita kata rezeki. Ada yang tidur bangun tapi ada tidur tak bangun-bangun dah. Kalau boleh kita nak mengucap dalam keadaan kita betul-betul di akhir. Tak ada lagi ucapan selepas itu. Baik itu kita sekali lagi. Ada siapa-siapa nak lead? Mai ke depan. Kita sama-sama baharui syahadah kita. Supaya kita ada tarikh. Kalau orang bukan Islam, dia ada tarikhnya, dia ada saksinya, dan dia ada suratnya, dia ada tempatnya akan jadi saksi. Dia ada bawa frame kat kita dah. Ni saya dah masuk Islam, saya dah gini. Dia ada hitam putih. Kita ada ke tak ada? Tarikh pun tak ingat. Tarikh lahir ingat tak? Ingat. Tarikh lahir dulu kan ngucap dulu. Kita tak tahu. Yang kita tahu tarikh lahir. Tapi tak tahu tarikh menjadi hamba Allah. Boleh siapa yang kat depan tolong? Ke depan kita baharui. Mai. Semua orang boleh mengucap kan? InsyaAllah tu kenapa takut no? Mai. Tak tahu ini boleh cabut ke tak Ali kot. Okay. Saya bagi mikrofon. Sila berdiri. Sila datang ke depan. Jemput ke depan. Okay. Jangan suruh orang. Kita nak pahala. 1, 2, 3. Masa berjalan. Kita ada 1 jam je. Silakan ke depan. Kita baharui syahadat kita. Jangan malu. Silakan. Takkan orang USJ 4 tak tahu ucap. Jangan begitu. Jangan malukan USJ. Tak, ini boleh cabut ke tak boleh kan? Tak tahu saya. Puan kam?
Ha. Boleh kan ucap? Kan saya tanya soalnya macam begini pula. Okey, boleh? Oh, bukan. Okey, Syam. Boleh kot, tak payah speaker kot. Jangan, bagi jelas. Pakai lah, bila nak pakai? Mati esok kita tekilan kita. Kita angkat tangan ke atas. InsyaAllah tanda Allah satu. Dapat tak, Pak? Okey. Mula. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik Aku saksi. naik saksi Aku naik saksi. bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang disembah. Tiada Tuhan yang disembah. Sembah melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad Dan Nabi Muhammad. Rasulullah. Amin. Ya Rabbul Alam. Terima kasih banyak. Okey, sayang. Boleh. Boleh ucap. Mesti boleh punya lah. Jadi sekali lagi terima kasih pada Puan. Tak sempat tanya nama. Kadang-kadang kita tak seorang hamba Allah. Banggalah mengaku sebagai seorang hamba Allah daripada mengaku sebagai yang lain-lain. Kerana itu akan menjadi sebahagian pada bukti bahawa ke mana pun kita pergi, tiket ataupun status yang kita bawa adalah hamba Allah. Dia kaya mana, dia hebat macam mana, dia pengarah apa, dia gitu gini, rumah besar, rumah kecil, gelang seguni, gelang sampai siku ke, kalung sampai roda bersikal ke, dia tetap hamba Allah. Jadi terima kasih banyak atas bimbingan Puan apa namanya? Norita. Okey. Narita tu Jepun pula dia. Norita. Jadi Norita yang membimbing, ini merupakan saksi termahal yang kita ada. Semua kita menjadi saksi kepada ungkapan membaharui 2 kalimah syahadat. Bukan nak kata, oh lah macam kita ni bukan orang Islam lah. Dah, orang Islam tak boleh pakai keturunan. Islam tak boleh pakai ikut-ikut. Islam tak boleh ngaku-ngaku kalau tak ada ilmu tentang Allah. Tidak ada ilmu tentang agama. Sebab itu kita sibuk kejar. Apa sebab Yahudi suruh kita kejar sijil dulu? Ijazah dulu. Segala benda dulu. Tertinggal agamanya. Tidak ada syarat-syarat dalam pekerjaan di Malaysia yang memerlukan agama. Kecuali nak pergi pejabat agama lah agaknya. Nak bekerja di pejabat agama. Pejabat lain minta ampun lah. Okay. Zaman-zaman muda-muda dulu, agama jadi subjek elektif pilihan. Okay. Yang ustaz dia pun tak banyak semangat untuk nak membantu anak mengambil subjek agama. Sebab dulu agama dengan lukisan setaraf. Ni zaman saya lah SPM. Okay. Siapa tak nak baca pakai lukisan. Siapa nak kena baca pakai agama. Dan ustaz pula benarkan pula tu tak ambil agama. Okay. Sebab dia senang. Tak payah ajar ramai orang. Pernah di satu sekolah, saya mengajar 4 sekolah. Daripada calon dekat 300, 200 lebih calon SPM. Yang ambil agama berapa? 8 orang. Bayang, saya punya sedih. Dapat keputusan, ustaz punya bangga, saya 100%. Kelulusan 100%. Saya bila dengar 100%, masa tu saya baru datang ke sekolah. Ustaz, 100% tu berapa orang yang ambil? 3 kelas SPM kok. 4 kelas SPM. 2 sains, 2 sastra. Yang ambil agama, 8 orang. Itu yang dibangga ustaz 100%. Saya kata ustaz kena jawab kepada Allah besok. Kerana menjadikan agama sebagai subjek untuk hidup dunia tapi tak jadi hidup di akhirat. Jadi kalau anak mengagam tu saya cerita lah. Sama juga kita. Kalau kita tak ambil berat tentang pengajaran agama dengan diri kita. Tak payah anak dulu, kita dulu. Semua mak impiannya nak anak-anak jadi baik, mak anak jadi tuan jenis-jenis. Tapi dia terlupa dia nak jadi apa. Sebab dia periuknya.
Anak senduk dari periuk kita. Jadi saya mohon puan-puan balik nanti kumpul anak cucu. Sama-sama pasak 2 kalimah syahadah. Kerana ini lesen pertama yang Allah tanya. Kamu layak dapat pahala dari ibadah kamu. Kamu layak diterima ibadah kamu. Ini yang kita lama tertinggal. Semua sekolah kafar mula dengan solat. Tidak mula dengan syahadah. Sebab tu kita semak anak kita. 2 kalimah syahadah tu macam mana ya? Anak-anak di kampus tak tahu perkataan 2 kalimah syahadah. Okay. Bila pengalaman kami dengan beberapa universiti. Anak dah tahun 3, tahun 4. Jom kita baharui syahadah. Dia tengok muka macam ni. Syahadah. Mai kita baru 2 kalimah syahadah kita. 2 kalimah syahadah. Kawan-kawan je dari bawah. Ngucap. Okay. Oh, ngucap. Ngucap saya tahu sebut. Tapi saya tak tahu makna. Rasa-rasa syahadahnya diterima tu tidak? Menggigil-gigil datang ke depan ni. Badannya ketua pelajar tu. Sama juga orang jemaah. Tadi ramai yang datang ke depannya apa? Saya kata awak boleh ngucap kan? Boleh. Tapi kenapa gigil ni? Okay. Orang yang nak pencen lagi 3 bulan. Tak boleh syahadah. Bagaimana dia menjalani hidup dia? Kalau tak faham aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah. Itu paling mahal. Disembah maknanya apa? Taat. Disembah maknanya akur. Disembah makna ikut. Disembah arti tempat bergantung. Disembah tempat mengharap. Disembah tempat nak jumpa. Impian kita apa? Nak jumpa? Nak jumpa Allah tapi dalam hidup jumpa ke tak? Kalau 2 kalimah syahadah tak, dia tak jumpa. Minta maaf banyak. Okay? Dia mesti mengalir dalam darah. Ini yang terlaku pada sahabat. Sebelum ada perintah solat, sahabat dah angkat tangan, yes, kami akan bersama dengan kamu. Sebab tak lepas tahun ke-13, Nabi hijrah. Berapa ikut? Ikut. Dia hanya ada 2 kalimah syahadah. Bila disiksa setengah mati. Sebab apa? Ada perkataan, Ahad je baru. Baru kata Allah itu tunggal, Allah itu satu, Allah itu esa saja. Tapi terpahat keyakinan sampai ke darat. Sebab itu dia cakap pada Muawiyah, majikan dia, engkau buatlah apa, engkau siksalah jasad aku. Tapi kamu tak akan mampu untuk lekangkan balik keyakinan aku yang sudah aku dapat dari Muhammad. Sebab itu Bakar keluar ratus-ratus dirham untuk beli Bilal. Kamu nak berapa ni hamba kamu ni? Aku nak beli ni. Padahal saya nak Bakar baru dapat syahadah je. Jadi kita sudah tertanggal 2 kalimah syahadah ni. Ada Tuhan yang disembah bukan sujud je. Okay? Tuhan yang disembah, Tuhan yang paling dicintai. Tuhan yang paling diikuti dan ditaati. Tuhan yang paling dekat dengan kita. Masa PKP pegang mana? Kiri ke kanan? Kiri. Kenapa pegang kiri? Tak pegang kanan? Agak-agak lah. Tembak dari segi saya. Ada jantung. Siapa pernah jantungnya berhenti? Tak ada kan? Kalau berhenti jadi apa? Jalan. Terima kasihnya berapa banyak? Syukurnya berapa banyak? Sedarnya berapa banyak? Insafnya berapa banyak? Sepanjang hidup ni jantung tak pernah berhenti. Siapa jaga? Allah. Allah dekat ke jauh dengan kita? Mana lebih dekat, Allah ke suami? Rata-rata. Cari redha Allah ke redha suami? Ya. Ini kekuatan yang nak diangkat. Pegang jantung tak pernah berhenti. Syukurnya tak pernah jumpa. Nampak tak? Kawan-kawan yang dah pergi IJN. Ya Allah syukur doktor. Saya buat open. Apa? Bypass. Syukur Alhamdulillah ya Allah. Allah makin baksa. Barulah ni syukur. Sebelum bypass. Awak dah bypass syukur berapa puluh tahun. Betul ke tak? Kita rasa tak ada baru rasa ya Allah bahagianya. Ya Allah nikmatnya. Selagi ada. Matahari ni bahagia tak kita? Berapa orang syukur dapat tengok matahari pagi?
Sebab kita dah rasa itu macam percuma. Tetapi itu tanda cinta Allah, kasih sayang Allah. Jadi terima kasih kita bila? Sama juga jantung kita dah rasa, ini Allah jaga. Tapi tak rasa Allah dekat dengan aku ni. Allah ni dalam dada aku ni. Allah ni dalam urat saraf aku ni. Boleh nampak? Jelas kita tidak akan berubah jadi lebih baik selagi kita belum rasa. Allah tengok aku, Allah jaga aku, Allah bersama dengan aku, Allah bagi rezeki ke aku, Allah bagi aku hidup. Lah ni, tak tahu esok. Sebab itu motivasi paling penting untuk dekat dengan Allah bila kita ingat mati. Jangan ingat umur 70 baru ingat mati. Betul? Sampai umur 60 kat tangan semua. Tapi umur 70, ya Allah, aku dah dekat nak mati. Ramai juga yang belum dah rasa dekat nak mati. Seronok ke tak? Nak mati. Siapa nak mati sekarang? Takut. Apa sebab takut? Belum ada cinta. Apa sebab kita takut jumpa Allah? Sebab kita belum bercinta dengan Allah. Nabi Ibrahim dia datangi malaikat. Malaikat maut. Kamu nak apa ni? Nak bersembang dengan aku je ke? Ataupun nak melawat ke? Ataupun nak bertugas? Okay. Malaikat maut kata dua-dua. Aku nak ziarah dan nak bertugas. Adakah layak seorang kekasih nak cabut nyawa kekasihnya? Itu dialog Nabi Ibrahim dengan malaikat maut. Malaikat maut nak jawab apa ya? Tak jadi bertugas, naik balik jumpa Allah. Kekasihmu Nabi Ibrahim tanya aku soalan ini, aku nak jawab apa? Okay? Malaikat maut tak boleh jawab soalan itu. Betul juga kekasih nak bunuh kekasih. Betul? Jadi Allah kata mai sini, hang bagi jawab ni dekat Nabi Ibrahim. Kekasihku Nabi Ibrahim. Adakah kekasih yang tidak mahu berjumpa kekasihnya? Ini juga soalan untuk kita, bukan untuk Nabi Ibrahim je. Tapi Allah catat untuk kita faham. Kalau tadi kata takut mati, kita siapa? Boleh nampak? Siapa takut mati? Sombong. Siapa takut mati? Ego. Kerana kita milik siapa? Kita miliknya Allah. Sebab itu ego itu modal pertama untuk sombong. Mengapa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tak lekat di bibir? Tak masuk dalam darah? Kalau kita melihat Governor Hajjaj, salah seorang governor pada zaman Ahmad Hussein. Dia dihukum pancung kerana satu kesalahan. Tetapi hukuman itu tak sesuai. Dipancung, terdengar dari darahnya yang mengalir. La ilaha illallah. Sebab Khalifah kata kita tersalah pancung. Dia bukan langgar perintah Allah. Kita yang salah tafsir pada kes. Kerana dua kali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu mengalir dalam darahnya dan didengar oleh orang yang memancung. Bermakna dia sangat taat dengan Allah. Dia sebut la ilaha illallah setiap saat sehingga darahnya, kasih syahadahnya mengalir dalam darah. Sebab itu hari ini kita nak berazam dari sekarang. Aku nak baca la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah ni 24 jam supaya dia jadi sebahagian dari darah aku. Bila sebahagian dari darah, insya-Allah ketika kita nazak, otak dah tak boleh fikir, darah akan tolong. Kita dapat mengucap dua kalimah syahadah. Tanda untuk mati husnul khatimah, bebas dari siksa kubur dan terus layak masuk syurga tanpa hisab. Kecil ke besar? Senang ke susah? Jangan kata nak dapat syurga senang, mak minta maaf banyaklah. Nak beli rumah kat dunia ni kita berhutang berapa lama? Umilah orang kerajaan. Okay. Kalau orang bisnes tu lain cerita lah kan. Orang kerajaan berhutang 33 tahun. Ke 30. Masa Umi
minta pinjaman kerajaan. Hutang ni 33 tahun dan dia hanya habis setelah Umi pencen 7-8 tahun. Baru habis hutang. Hutang rumah ni. Contoh. Senang ke susah nak dapat syurga nak dapat rumah di dunia? Susah. Udahlah dapat susah. Nak jaga senang ke susah? Nak dapat berkat senang ke susah? Siapa yang rumahnya cantik tak jaga berkatnya kosong. Okay. Berkatnya apa? Ada bacaan Quran di dalamnya. Di dalamnya tidak jadi pesta restoran. Di dalamnya tidak jadi pesta hiburan. Di dalamnya tidak jadi pesta kebanggaan. Hati-hati kita bangga duduk rumah besar. Weh, ni lah rumah saya. Lama pengalaman boleh dapat masuk rumah orang besar-besar. Sesat oh. Bukan sana doktor sini. Padahal dah lalu tu. Nak cari dapur tak jumpa. Allahu Rabbi. Punya kolot manusia. Contoh nak cari saya. Oh sana dapur. Loh. Kau pengsan dapur tak perasan oh. Contoh. Okay. Walaupun kata-kata di surau ke atas ada lift dah gitu begini. Wah. Tapi semua tinggal. Kalau rumah jadi kebanggaan habis. Kalau rumah jadi restoran. Masuk rumah jadi restoran. Anak balik kita tanya apa? Dah makan belum? Suami balik kita tanya apa? Tak pernah kita tanya dah solat belum? Suami balik pukul 9, pukul 9, pukul 5, pukul 6. Awak dah asar belum? Ya Allah. Gila engkau ni. Betul? Tanyalah makan dulu, bukan tanya solat dulu. Dengan anak pun sama macam tu. Kita tanya, dah makan belum? Nak makan ke? Itu kita kata rumah jadi restoran. Kita bersama ketika makan je, bukan ketika solat. Kita semak balik. Kenapa? 2 kalimah syahadah itu tidak jadi inti untuk menyatukan saya dengan anda. Kita ni sama ya. Betul? Takut sama-sama dah rangkum Allah masuk neraka. Kerana tidak mengangkat 2 kalimah syahadah sebagai satu pada bahan untuk cuci lidah. Bahan untuk cuci hati. Bahan untuk merasa bahawa aku sedang diperhati Allah. Ni cakap jangan main-main tu. Setiap patah dirakam. Takut ke tidak? Ada tak CCTV kat masjid? Kat sini? Ada je. Main dengan cakap sebarang. Kamu dirakam. Takut CCTV. Tapi tak takut CCTV Allah. Lagi takut. Nampak tak? Ini had mana je. Kat tepi sikit tak nampak. Tengah pun nampak. Betul? Tapi CCTV Allah yang nak dengar kita punya la ilaha illallah itu. Yang nak rakam la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Baru kita nak ucap. Sebab itu jadi orang Islam sekali lagi orang yang paling bahagia kata scholars. Kerana apa? Ada wahyu. Yang paling original. Tak ada dipindah. Bagaimana dari Jibril ke Muhammad Nabi Muhammad SAW dan terus kepada kita. Tapi kita bangga atau tidak ada hadiah teragung itu? Adalah Quran. Baca juga. Baca juga. Bila malam Jumaat. Surahnya apa? Yasin. Ataupun Al-Kahfi. Yang lain nak tinggal untuk siapa? Yang lain nak baca bila? 114 surah. Kita ambil satu surah. Itu pun malam. Tapi nampak muka kita muka orang Quran semua. Rasanya macam mana bila baca Quran? Kita tak pernah fikir apa perasaan kita masa baca Quran. Sebab itu akhirnya perasaan itu tidak berubah. Baca Quran mengamuk-mengamuk, susah hati, bengkak, benjol. Bacalah Quran baru tenang. Tak tenang juga doktor, dah baca semua. Dah solat semua, dah buat solat sunat semua. Dah buat segala benda dah. Tapi tak boleh tenteram doktor. Apa sebab tak boleh? Ni ada klinik kaunseling keluarga di rumah. Tak boleh juga tenteram, tak boleh juga aman, tak boleh juga damai. Sebab apa? Sebab tak pernah rasa ada kabel dengan Allah. Kabel kita itu je 2 ayat tu. Nak membuktikan kepada Allah. Sebab itu kenapa cinta tak hadir. Kerana kita belum mampu membuktikan pertama cinta kita dengan Allah. Cinta Allah pada kita terbukti ke tidak? Cinta Allah pada kita terbukti ke tidak? Rasa tak Allah cinta kita? Rasa tak Allah sayang kita? Punya sombong tak terima kasih. Punya sombong tak balas cinta Allah. Punya sombong tak hargai cinta Allah. Boleh nampak? Baik hujan, baik angin, baik matahari. Kita tak pernah rasa ini hadiah dari Allah. Ya Allah.
Hujan tak datang kuliah. Sebab apa? Hujan. Jadi hujan jadi rahmat atau hujan jadi bala? Nasib tak hujan. Hujan doktor baru nak pergi melangkah dah hujan tak jadilah. Kerana dia tak pernah tahu hujan tu rahmat dari Allah. Rahmat Allah turun 24 jam. Tapi kita tak pernah rasa. Tengok buka tingkap, oh dah cerah. Oh tengok dah gelap, oh malam. Tak angkat pun syukur ya Allah itu aku sempat tengok siang. Aku sempat tengok malam, aku siap dapat tidur. Maka sekali lagi, kenapa? Sebab 2 kalimah syahadah tidak mengalir dalam darah. Apa yang tanda kita kata tiada Tuhan melainkan Allah? Allah kata apa? Apa buktinya? Apa bukti kita cinta Allah? Okay. Puan, siapa orang yang paling puan sayang di dunia ni? Buka sikit mulutnya. Bagi dengar perkataan. Cuba buka sikit. Tak dengar. Orang tua lah katakan. Okey. Artinya ketika itu satu soalan. Soalan kedua, siapa orang yang paling puan sayang di dunia ni? Tembak je bukan. Kau gantung pun nak balik dah. Takut sangat nak jawab kan? Keluarga. Cucu. Ya Karim. Inilah anugerah Allah. Okay. Yang paling kita sayang keluarga. Yang paling kita sayang cucu. Nenek lah katakan. Dan nenek-nenek ni yang main-main tu. Betul? Siapa nenek angkat tangan? Puan berapa umurnya? 62. Itulah ceritanya. Agak-agak nak sampai umur berapa? Minta dengan Allah. Tembak aje lah. Puy, sampai diterima taubatnya. Tak tahu bila Allah nak terima. Kita mohon target dengan Allah. Kalau sekarang umur 65, Puan agak-agak nak berapa umurnya? Minta dengan Allah nak berapa? 80. Okay, mari kita buka tip umur ni. Nak bagi sedar bahawa kita belum cinta Allah. Ini tip yang daripada umur 1 sampai umur 100. Okay? Puan tadi dah sampai 62. Panjang ke pendek? Artinya hidup dah lama belum? Banyak pahala ke banyak dosa? Tak tahu awak buat dosa ke pahala. Allah yang tahu. Kamu bohong kan? Nak jadi apa? Minta maaf, kita ni derakam nasib lah dapat berceramah Malaysia. Nampak tak? Panjang ke pendek? Siapa nak 100 semuanya? Allah Akbar. Tengah ada kuliah ya. Okey. 62. Panjang ke pendek? Panjang. Lama ke hidup? Lama. Banyak ke pahala? Allah je yang tahu. Kau yang tanam pokok, tak tahu pokok berbuah ke tak? Ni sekali lagi keinsafan. Ni bawa tip ni ke mana-mana. Nak bagi tahu umur kita panjang ke pendek? Umur panjang ke pendek? Siapa kata panjang? 960 tahun Nabi Ibrahim. Panjang ke pendek? Kita 100 umat Nabi paling panjang berapa? 60 atau 70? 70. Jadi Puan tadi dah jumpa 60. Okay. 62. Maknanya kita kata dah 62, dah tinggal berapa ya? Panjang ke pendek lagi ni? Puan nak tadi sampai umur apa? 80. Okey. Tak maaf banyak. Ni banyaknya lagi. Yang dah habis banyak ni. Yang tersisa itu pun kalau Allah angkat sampai 80. Kalau Allah bagi 60 macam mana? Nak bagi 70 macam mana? Lagi pendek. Ni tak tanya semua orang. Baru tanya seorang ya. Boleh nampak? Jadi umur yang ada kalau Allah izin 80 banyak ni je lagi. Yang dah habis
Panjang. Tapi masih belum cinta Allah. Baru takut dengan Allah. Cinta yang takut. Cinta dengan takut mana mahal? Nak cinta ke nak takut? Tidak akan ada takut kalau belum cinta. Jadi tolong bangun kekuatan. Umur tinggal sikit. Nak cari cinta Allah, kita cinta cucu, cinta semua orang. Tapi tak jadi cinta Allah. Cinta keluarga, tinggal loh. Siapa yang tak cinta Allah dan Rasulullah di hati, dibuat dalam amalan, dalam percakapan, dalam kehidupan, ampun tuanku, Allah tak sayang kita. Ni kita paling takut. Takut Allah biar besok tentang lebih nyanyuk, lebih geram lagi sakit perut. Sebab itu ramai orang tua yang lebih tua, lebih nyok. Letih tak habis. Banyak letih tak? Kamu ni jauh. Sebab dia tak banyak benda dia fikir lah. Jadi dia letih banyak. Marah orang lagi, sakit hati dengan orang lagi dan sebagainya. Itu kalau 80. Kalau Allah bagi 70, anda berapa? Nak bagi insaf ni. Bahawa our time is sangat pendek. Kalau masih belum rasa cinta dengan Allah. Kalau masih lagi keluarga jadi tempat di hati. Bermakna kita belum layak untuk jadi hamba Allah. Sebab itu Sayyidina Ali pula. Sayyidina Umar kata apa? Ya Rasulullah, kamulah orang yang paling aku cinta. Lebih aku cinta anak isteri aku. Lebih aku cinta keluarga harta aku. Nabi kata apa kat dia? Kamu belum cukup beriman ya Umar. Kamu tidak cukup beriman selagi kamu belum cinta aku melebihi cinta kamu. Melebihi kamu cinta dengan diri kamu. Sampai Sayyidina Umar ulang balik. Ya Rasulullah, aku mencintaimu. Lebih daripada cinta keluarga aku, cinta harta aku, dan cinta diri aku. Kamu lebih aku cinta dari cinta aku pada diri aku. Baru iman kamu benar ya Umar. Kita ambil sikit-sikit kisah hadis-hadis yang boleh bantu kita untuk bangun cinta. Sebab itu tolong hargai semua yang kita ada ni. Tolong sayang, sebab apa yang Allah bagi ni ialah tanda cinta Allah. Dia bagi muka cantik, dia makan berjelik, matanya semua nampak, betul? Dia bagi sihat, bagi harta, bagi kaya, bagi duduk USJ. Contoh. Boleh nampak? Apa sebab kita tak mampu cinta? Kerana pertama, ego kita. Kita solat, apa ayat yang paling banyak kita ulang? Allahu Akbar. Masih kita ungkap Allahu Akbar, Allahnya besar mana? Allahnya besar mana dalam hati kita? Tak rasa pun. Sebut je. Sebab itu kita tak pernah rasa Allah besar selepas solat. Kita tahu Allah Maha Besar tu apa? Apa Allahu Akbar tu maknanya Allah Maha Besar. Tak ada yang lebih. Allah cipta langit dan bumi. Siapa lagi yang paling bijak? Tak ada yang lebih bijak. Betul? Maka sekali lagi bangun kekuatan. Kalau Allah besar dalam solat tapi tak besar dalam kehidupan, kita sebenarnya dusta. Berbohong dengan diri kita. Berbohong dengan Allah. Allah Maha Besar, maka aku kena akur semua yang Allah bagi. Sebab Allah buat langit dan bumi dan seluruh isinya. Allah jaga kita. Ya Bari, yang Maha mengurus. Okay. Siapa urus kita? Kita lah. Yes. Ya Allah. Siapa tentu hidup kita? Kita lah. Itu orang-orang Yahudi. Kerana kita rasa, we do our own. We are responsible to what we are doing. Oh, yeah. Itu akhirnya tercabut. Anak kita tercabut. Kerana dia dapat result bagus, dia nak dapat kerja bagus. Betul? Nak dapat kerja bagus, nak dapat gajinya bagus. Betul? Tapi perangai belum bagus. Jumpa Allah belum bagus. Kerana dia tidak ditanam bahawa hidup dia diurus Allah. Kita remote je ni. Allah pegang remote ni macam kita pegang phone. Dung. Tapi ingat ke tak? Rasa atau tidak? Apa yang Allah bagi itu tanda aku sayang Allah. Sebab itu tanda pertama orang nak cinta dengan Allah, dia terima semua takdir yang Allah sudah tentukan. Dia terima semua takdir. Ada orang tengok jam lah. Mi pun tengok jam juga. Okay.
kata siapa imam, boleh sebelah suku kalau ada soalan. Jangan lebih dari 11 1 minit. Ada soalan tak? Yap. Sebelum Isra Mi'raj ada solat tak? Tak ada solat yang kita tahu sekarang. Okey? Maknanya kita kata tidak ada solat yang formal selain dia keliling tawaf. Keliling Kaabah. Sebab tu Khadijah kalau dia nak pergi tawaf, dia pergi ramai-ramai contohnya. Artinya mereka hanya mengutamakan Allah, sebab itu kita kata ketika Nabi merasa bahawa dia sedang dibimbing oleh seseorang. Okay, sampai dia berjumpa Jibril. Sebab itu di umur 38, 39, 40. 3 tahun Nabi berulang ke Gua Hira. Hanya nak memastikan sebenarnya hidup aku ni dibimbing siapa. Sebab dia tak nak ikut bimbingan-bimbingan yang dia buat orang-orang Quraisy macam itu. Macam Khadijah, dia pakai ilmu Nabi Ibrahim. Bawa akidah yang bawa Nabi Ibrahim. Sebab itu dia senang dapat bimbingan. Dia tak terlibat pada mereka-mereka yang pegang-pegang apa kita kata, patung-patung tu. Jadi yang sah solatnya setelah Nabi Isra Mi'raj. Diajar seluruhnya. Sebab itu kita kata syahadah itu kunci. Kerana dia buka pintu. Bila tak ada pintu nak masuk, solat kita, ibadah kita, haji kita, sedekah kita nak masuk kok mana? Sebab itu kita kata sedekah itu kita tolong orang kau, kita tolong diri sendiri. Rata-rata sedekah lah, ini ada orang masa banjir ni. Jawabnya nak tolong apa? Tolong mangsa banjir. Tolong itu, tolong ini. Tapi tak rasa kita tolong diri sendiri. Itulah salah niatnya. Boleh nampak? Sebenarnya kita nak lepaskan diri kita dari kedekut dengan harta. Ayat 1 sampai ayat 5. Al-Baqarah. Betul? Ayat 2 saja dah cukup dah. Yang berkongsi hartanya yang dibagi oleh Allah. Yang menzakatkan, yang memberi. Maka kita nak, kenapa sedekah kita tak buat kita jadi Allah bahagianya. Nampak? Sebab kita berniat nak bantu orang, bukan nak bantu Ya Allah, jadikan sedekah ini untuk aku lebih lurus denganmu, Ya Allah. Untuk aku lebih dekat denganmu, Ya Allah. Sebab itu kita pilih-pilih orang nak sedekah. Pilih-pilih masa nak sedekah. Pilih-pilih duit nak sedekah. Mi pernah tengok orang belik post dia. Pumpang. Nak cari apa? Yang paling kecil. Nampak banyak lah. Ini mi duduk tepi. Tabung tu berjalan depan dia. Ini bukanlah nak fitnah ke apa ke. Bukanlah jahat, no. Baik nak sikit. Tapi tengok dia balik-balik dia punya pers tu. Nak cari, tak jumpa. Assalamualaikum, Ustaz. Ampun. Harta dia banyak sangat peminat. Okay? Akhirnya dia gamit kawan sebelah dia. Kita nampaklah berapa kawannya bagi. Contoh. Punya dah sampai dalam masjid ni. Mi kata kesian kalau post tu boleh bercakap lah. Malu. Punya berkira walaupun sudah berada dalam jemaah. Kedekut nak buat macam mana? Apa sebab kedekut? Apa sebab kedekut? Berapa orang muka pemurah sini? Angkat tangan. Siapa dia pemurah? Apa sebab kedekut? Sombong. Tak rasa rezeki itu Allah bagi pinjam kat tangan kita. Untuk bantu tangan kita masuk syurga. Tengok orang je kita sakit perut. Dia terlupa muka dia dinilai Allah ni. Sebab itu cintanya untuk bawa Allah dalam kehidupan ni sakit. Tengok anak sakit perut, tengok jiran sakit jiwa, tengok suami balik sakit hati. Ya, karena bila nak sihatnya? Sakit ni. Tekan keluar masjid, Allah selipar pula hilang, lagi sakit jiwa. Ya, kan main-main. Me first time pergi masjid, selipar hilang. Aku cerita. Nampak dah huru-hara dia mana ke, siapa yang ambil. Masuk WhatsApp, siapa tak ambil Dr. Rubiah punya selipar. Umi nak kaya sedekah je dah. Bukan rezeki kita, betul? Bila orang ambil, dia pakai sedekah. Okey ke tidak? Tapi seminggu lepas itu pakai pos laju.
Mi kata apa kalau bendanya pula bendanya, rupanya kasut. Kasut yang dia ambil tu. Kasutnya serupa dengan kasut saya. Jadi saya terapik, mi tak marah pun. Nampak tak? Tapi kita, teruk depa ni pergi belajar balik ambil selipar orang. Loh, hilang semua pahala belajarnya. Hilang semua keberkahannya. Sebab merasa bahawa dia selipar itu paling mahal untuk dia. Pergilah balik jalan kaki sekali jalan baru tahu macam mana. Betul? Siti Hawa turun ke bumi pakai kasut tak? Nabi Adam pakai kasut tak? Tak. Jadi kita, tak ada kasut tak ada. Selipar tak ada. Rak kasut penuh. Mi pernah pergi rumah orang. Satu lemari. Wah! Kasut lah ilah. Belum tengok Melda Marcos lagi. Satu supermarket kasut ni. Satu supermarket. Contoh, bukan nak kata orang marah ke tak. Tapi kita ambil kira. Kita sama tak dengan orang? Kita nak sama dengan orang. Kau tak serupa dengan orang kan payah. Betul? Kenapa nak sama? Nak masuk syurga dengan dia kan masuk neraka dengan dia. Oleh itu sekali lagi bangun pertama, aku terima semua takdir Allah. Boleh? Hitam putih, sakit, sehat, banyak sikit. Aku terima semua rezeki yang Allah bagi. Banyak ke sikit. Susah ke senang. Aku terima semua ujian yang Allah bagi. Boleh ke tidak? Kenapalah, ya Allah. Saya dah buat semua, doktor. Tapi ya Allah. Anak meragam, suami meragam, isteri meragam, macam-macam. Kalau suami pak datang, ya doktor tak tahu nak cakap macam mana. Ya Allah. Orang lelaki susah sikit nak ngumpat kan. Betul? Tu ada orang lelaki seorang. Kan? Kau nak cerita buruk isteri, Allah berat mulut doktor. Tu kenapa datang? Kau tak tahu kes macam mana saya nak bantu. Dia begitu, dia begini. Kalau orang perempuan, wah! Dari ujung sampai ujung rambut. Yang. Ada 4 lori simpan tangki. Buruknya orang. Hang simpan untuk apa? Dulu. Ya Rabbi. Awak nak hidup zaman dulu kan hidup zaman sekarang. Takut nak memaafkan. Takut nak melupakan. Tak nak delete. Dulu dia pernah buat sikit. Dulu masa saya anak nombor 2, anak nombor 3, anak nombor 4. Anak dah kahwin semua dah. Tapi ingat semua apa suami buat. Tak keburuk perangai. Bermakna dia tidak pernah menambah ilmu. Sehingga ilmu yang buruk-buruk tu kekal dalam otaknya. Kenapa kita datang kuliah? Nak buang yang buruk, nak masuk yang baru. Kita tak boleh masuk air dalam cawan ni. Kalau cawan ni, penuh. Jadi penuhnya pula sampah. Nampak tak? Kenapa datang kuliah? Nak buang yang sampah supaya masuknya ilmu yang baik. Jadi pertama sekali lagi, kenapa rindu tidak hadir? Kerana tak pernah ada rasa besar dengan Allah di sini. Hatinya tak penuh dengan Allah. Dia penuh dengan orang. Penuh dengan dunia, penuh dengan kehidupan yang sedang lalu. Ini penuh anak, penuh keluarga, cucu, cicit, adik-beradik semua. Semua Allah cucu saya lah. Tak, lemak ayahnya kan ada. Allah cucu, doktor. Habis hati yo. Lambat solat, tak apa cucu punya hal. Betul ke tidak? Jangan main-main. Sekali lagi. Maka tolong sayang Allah dulu sebab kita nak tengok apa nikmat yang Allah dah bagi. Nikmat sihat, nikmat keluarga, nikmat kerja, nikmat cuti, nikmat rumah ada, nikmat makan. Apa lagi yang tak cukup? Tapi syukurnya sikit sangat. Bila syukur sikit sangat, nikmat jadi madorat. Akhirnya apa sakit yang datang? Semua sakit orang kaya ada kat kita. Betul? 3 serangkai, 4 serangkai, 5 serangkai. Betul? Kerana makannya tak ada limit. Yang boleh. Yang penting sedap. Pergi restoran tu, semua restoran tahu. Di USG tu tak makan kat mana-mana. Dah puas dah. Nak cari tempat lain pula. Masya Allah. Jaga selera macam jaga raja. Pertama makan nak. Itulah ceritanya. Walaupun buruk untuk badan. Okey? Walaupun buruk untuk badan. Tak bagus untuk kesihatan. Tapi sedap. Maka terimalah hasilnya. Okay? Segala sakit semua ada. Kerana itu sakit itu hadiah dari Allah. Untuk kamu rasa dekat, Allah bagi aku apa? Aku bagi Allah balik apa?
Sebab itu orang yang tidak bersyukur dengan rezeki, dia bukan hamba Allah. Aku reda dengan rezeki yang Allah bagi. Aku yakin bahawa Allah tengok aku 24 jam. Aku yakin Allah tak pernah zalim dengan aku. Tidak ada takdir yang salah orang. Tidak ada takdir yang salah tempat. Tidak ada takdir yang salah gaya, salah bagi. Tak ada tersilap. Ni patutnya ke dia ni, bukan kat saya ni. Jangan. Dia ni tak solat tapi rezeki melimpah. Saya ni solat. Solat pun orang jaga semua pakai labur-labur ni. Perutnya tak labur pula. Hati tak labur pula dengan Allah. Ini pun masalah. Kerana kita jaga fizikal cantik. Tapi lebih cantik apa? Aku tak lihat muka kamu, baju kamu, kaya kamu, sihat kamu dan sebagainya. Tapi yang aku jaga, aku tengok ialah hati. Maka kalau bersih luarannya, maka Allah akan bangun kekuatan sayang dengan Allah. Kita buat kerana Allah, bukan kerana orang. Woi, jubah beli cantiknya. Ini jubah Dubai ni, yang main-main. Riak ke tak? Kita rasa jubah kita cantik. Tapi di mata Allah cantik ke tak? Kalau yang pakainya riak, maka sekali lagi, apa yang ada di jasad kita ini bawa kita ke syurga atau bawa kita ke neraka. Bawa kita jumpa Allah atau bawa kita jadi bangga-bangga. Sebab itu pilihlah yang cantik sangat payah, yang tak cantik sangat buruk. Betul? Alah, pakai je. Letih juga, betul? Oleh kerana itu sekali lagi, tolong bangun kekuatan. Pertama, saya merasa saya diperhati Allah 24 jam. Jangan ingat Allah masa sejadah luar bihi kita. Jangan ingat Allah masa solat. Luar solat habis cerita. Jangan bercakap, kat masjid tak bercakap ilmu buruk, yang elok je. Luar masjid, semua sampah keluar. Nampak tak? Maka tolong pertama tadi terima takdir. Kedua, tolong merasa bahawa yang boleh tolong aku hanya Allah. Aku nak cari apa dalam hidup? Cari redha Allah. Aku nak bergantung dengan siapa? Dengan Allah. Bukan suami, bukan duit, bukan harta. Saya orang kaya, doktor. Saya untung bisnes juta-juta sebulan. Ini pengalaman dengan usahawan. Seminar-seminar tentang usahawan. Orang yang pakai macam kita, dia dah tutup aurat dah. Angkat tangan tanya doktor, kenapa saya tak boleh sombong? Saya untung juta-juta, tak payah pakai billboard. Saya ada semua. Masya Allah. Mi dengar soalan tu, lumpuh hati. Jadi saya berhaklah sombong. No. Memanglah berhak sombong. Awak menempah tiket ke neraka. Mi ringkasnya. Mi tanya kamu cari redha siapa? Redha suami. Sebab saya bisnesnya dengan suami. Redha Allahnya di mana? Ini telencong-telencong yang setan lencongkan. Iblis lencongkan. Bisnes berlambat-lambat. Rezeki bergantang-gantang. Akhirnya makin jauh dengan Allah. Itu sebab Allah jumpa Umi dengan orang kaya. Kaya orang hebat-hebat. Nak bagi pengajaran. Tengok 10 jari ada cincin mahal-mahal. Mi satu pun tak ada. Bagi satu boleh tak? Nanti Umi buat jadi riak pula. Ini cincin hadiah orang kaya. Dah. Maka sekali lagi bangun kekuatan. Kekuatan pertama, hidup kita siapa pegang? Mati tu siapa tentukan? Sakit siapa tentukan? Sihat siapa tentukan? Berpisah siapa tentukan? Allah cakap boleh kuat hebat. Keluar dewan hilang Allahnya. Tak letih. Boleh cerita hai orang balik dah. Maka kekuatan pertama, kita yang paling penting, aku nak balik jumpa. Bila nak balik jumpa Allah, kena buat apa yang Allah suka. Bukan yang Allah suruh. Allah tak nak kita punya. Buat apa yang Allah suka. Sebab itu ibadah. Minta maaf banyak kuliahnya panjang. Dah masa dah. 11 suku. Ni hormat juga masa yang diberi oleh Imam ni. Doktor paling panjang 11 suku. Tak boleh lebih dari itu. Maka sekali lagi. Bangunkan kekuatan. Mi tahu itu jam tu. Cepat sikit. Sebenarnya kuliah nak lebih cepat kan, habis lambat. Habis cepat. Apa lambat sangat. Ke 11 dah lah.
Maka kekuatannya nak dibangun hari ini. Kita sebenarnya sedang memburu cinta paling mahal, iaitu cinta Allah dan cinta Rasulullah. Oleh sebab itu sekali lagi tolong tolong dermakan jasad dan jiwa ini semata-mata kerana Allah. Tengoklah sahabat kita, kerana Allah tengoklah dia dengan mata yang Allah bimbing, bukan mata yang setan bimbing. Tak payah tengok jubahnya mahal ke murah. Betul? Tapi tengok orang yang pakai, riak ke tak? Tengok saya mana ada orang ada bunga. Saya ada bunga. Ini derma sahabat yang meninggal mati dalam keadaan tersedak. Sahabat baik, balik petang, dahaga, minum, membantu buatkan air, tersedak, berangkat. Okay, mudah-mudahan dia sempat taubat. Tu adiknya kata, doktor kami nak bagi baju kakak kami ni kat doktor. Terima kasih. Contoh. Kononnya sahabat baik. Mudah-mudahan. Ni kekuatan. Sebab itu kalau tak bagi pun tetap sahabat. Betul? Dia saya sahabat dia tapi sikit bila tak bagi. Pun letih juga. Betul? Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi hari ini. Pertama, bukti itu tolong ambil kira 4 tadi. Hidup kita, mati kita. Betul? Mati itu siapa urus? Siapa tahu? Mati itu dekat. Betul? Umur ini jadi nak buat baik jangan tangguh-tangguh. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah yang Maha dekat, ya Allah yang Maha melihat, ya Allah yang Maha pengasih. Ya Allah